Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni akak nak ajar kuih apa ni? Kuih talam. Tapi mini punya kan. Tengok akak potong pun senang saja walaupun mini. Tapi kuih ni memang kegilaan ramai lah. Boleh katakan kan. Okey, nak buat ni pun mudah, tak susah. Lebih simple lah, lebih senang. Untuk bahagian bawah ni kita ada beras lah kan, beras pulut. Kemudian kita mesti ada bekas kecil-kecil ni lah kan. Yang ini memang boleh kukus lah sebenarnya kalau ikutkan, tapi akak tak guna untuk kukus kan. Jadi perlu ada santan ni nanti santan pekat, ada garam, ada air kan. Ini memang untuk bahagian bawah lah. Pulut ni mesti kita dah rendam semalaman, baru kita toast dan kita boleh masak kan. Kalau kita tak rendam semalaman dulu, tak cantik lah kan? Dia pun tak sesuai sangat. Okey, ini beras pulut ni 2 cawan. Okey, 2 cawan. Kemudian setengah cawan santan pekat kita guna supaya lebih rasa lemak. Kalau guna santan cair, santan yang biasa tak sedap. Kalau guna santan kotak pun tak berapa nak sedap kan. Dan kita letak garam. Garam ni dalam 2 sudu kecil untuk rasakan dia. Kalau kurang garam, lemak pun kurang rasa. Dia masing-masing sikit baru sedap untuk pulut bahagian bawah kan. Okey. Air pula kita guna dalam 1,5 cawan. Dia sebenarnya senang je konsep dia. Kalau kita guna 2 cawan beras pulut, bermaksud air bukan air lah, cecair tu pun mesti 2 cawan juga. Baru dia masak cantik sekata. Dia masak macam cukup masak dia. Dia tak terlalu lembik pulutnya nanti kan. Okey, maksudnya di sini air tadi kita guna 1 cawan setengah dan santan pun kita guna setengah cawan kan. Gabungan dua-dua tu 1 cawan setengah dengan setengah cawan bermaksud 2 cawan lah kan. Samalah beras pulut 2 cawan, cecair pun 2 cawan juga kan. Okey, kita masukkan dalam loyang untuk kukus. Nanti bila kita kukus ni, kadang-kadang kita boleh buka penutup pengukus tu kan, untuk pastikan pulut tu masak sekata. Dan kita boleh kacau-kacau sikit pulut tu nanti jangan biar je terus sampai masak tu, tak cantik. Ingat air kukusan mesti dah betul-betul mendidih, baru kita kukus. Pulut tu boleh masak cantik. Kita kukus dalam 20 hingga 20 minit. Tapi selang 10 minit ke kita buka, kita kacau. Bila dah 10 minit lagi kita kacau supaya masak pulut pun cantik sekata semua. Okey, kita penutup dan biarkan terus kukus. Okey, sekarang kita guna daun pandan ni. Daun pandan dalam 5 helai. Kita nak buat air daun pandan lah. Air daun pandan ni kita guna lebih kurang 5 helai daun pandan. Kita gunting kecil-kecil. Nak tumbuk pun boleh. Kalau kita tak ada blender ke kan, kita boleh tumbuk, tak ada masalah. Tapi kena sadar sikit lah. Yang ini kita blender je. Kita blender, lepas tu kita letakkan dalam 1 cawan air tapis untuk ni kan. Kalau kita nak letak lebih sikit tu, macam secawan suku pun boleh juga sebenarnya. Okey, dah siap dah letak ni, baru kita tutup dan kita boleh blender lah untuk dapatkan air. Okey, sekarang ni kita guna
jintan manis bijinya ya. Biasa kita tumbuk. Ni untuk dapat air jintan manis ni. Air jintan manis ni kita letak dah tumbuk tadi, kita letakkan air dalam satu sudu atau 2 sudu pun boleh. Mana-manalah kita nak letak kan. Untuk dapat air ni sikit kan. Bila dah letak, kita masukkan dalam air gula merah tadi. Air gula merah, 1 cawan air gula merah yang kita buat tu. Okey, apabila pulut kita dah betul-betul dah masak ni, dah cantik dah tengok pulut kita. Tak terlalu lembik, tak terlalu keras. Dah masak memang cukup-cukup je masak dia kan. Lembut sekata macam tu kan. Kemudian kita boleh ketepikan dulu pulut ni. Kita buat untuk adunan atas ni. Kita sediakan 2 bekas yang sama besar dulu kan. Supaya nanti senang kita nak masukkan adunan yang dah siap. Sekarang ni kita buat adunan ni satu. Kita satukan semua dulu. Kita guna tepung beras. Seperti biasa. Tepung ubi kayu. Dan juga tepung pulut. Okey. Ini kita letak garam dalam 2 sudu kecil garam. Garam ni kena betul-betul bagi berasa betul. Bila berasa cukup garam dia, baru dia sedap, naik lemak tu, manis-manis lemak kan. Ni memang manis atas ni kan, bahagian atas, tapi manis tu biar berlemak rasa. Kalau kadang manis saja dia tak cukup kan macam tu. Okey, bahan-bahan kering ni kita sebatikan ya, sebatikan dulu. Okey, cukup sebati, baru kita letakkan 1,5 cawan santan. Santan ni tak apa, santan kalau kita suka guna santan pekat pun boleh. Kalau kita tak nak, kita guna santan biasa pun boleh. Santan biasa pun dah kira cukup lemak lah kan. Jadi kalau kita nak lagi lemak pun, kita boleh guna je santan pekat tu kan. Okey. Pastikan masuk sikit-sikit dulu. Macam akak cakap, selalu cakap, bila bahan kering kita nak untuk gluten free ni, tak kisahlah untuk kita nak masak apa-apa pun, bila bahan kering kita campur dengan bahan basah, liquid ni mencecair kan, tak kira lah air ke santan ke minyak ke, letakkan sikit-sikit dulu supaya ia serap dengan sekata. Bahan kering dengan bahan basah tu terserap dengan sekata lah. Jadi betul-betul menyerap kan. Jadi bila betul-betul menyerap, susah untuk berketul. Adunan ni memang susah nak berketul lah maksudnya. Okay, kita boleh letakkan 1 cawan air tapis. Itu pun kita letak sikit-sikit. Mula-mula memang nampak macam berketul kan. Tapi bila kita letak sikit-sikit, nanti tambah-tambah tepung gluten free ni, dia memang mencair tau. Kalau kita letak sikit pun, dia dah nampak macam, mula-mula nampak macam pekat, kemudian dia macam cair lembik macam tu kan. Sebab dia memang tepung ni memang menyerap air, terlalu menyerap air kan. Jadi kita letak sikit-sikit ni supaya dia tak berketul. Kita tak payah nak tapis dah adunan ni nanti. Kalau kita nak tapis pun boleh, cumanya nak tapis ni ambil masa lah pula kan, nak kena tapis pula lambat lah kan. So kita lebih baik kita buat jalan singkat, lebih cepat. Kita letak air sikit-sikit, sabar kacau sikit-sikit. Dah betul-betul nampak, okay, tengok cantik.
tak ada adunan yang berketul-ketul, baru kita habiskan. Letak air ke santan tu ke air kan ni. Ini air lah kan. Bagi habis air tu. Ikut kepekatan yang kita nak kan. Kita nak cair lagi boleh cair. Kalau nak pekat lagi boleh pekat. Ikutlah maksudnya. Bila kita dah buat adunan tu pekat dah cantik, letak betul kan. Yang ini ikut dia lah. Kena guna 1 cawan air. So kita bahagikan. Setiap bahagian tu dalam lebih kurang 500 gram. Kalau ikut yang akak timbang ni lah. Akak punya ni dalam 500 gram. Lebih kurang macam tu lah. So yang ini untuk bahagian yang pertama. Untuk bahagian daun pandan. Air daun pandan. Kira bahagian hijau lah yang pandan punya. Kan. Kita letak gula. Gula organik tu kan. Kita letaklah sikit-sikit dulu gula tu, kemudian kita boleh selang-seli dengan air pandan ni kan, ikut kemanisan yang kita nak. Kemanisan ni bergantung pada kita. Kalau kita rasa kita nak kurangkan manis, boleh kurangkan sikit, tak ada masalah punya ini. Kalau nak manis yang macam akak ni, ini pun taklah nak cakap manis sangat pun tak juga. Sedang-sedang rasa lemak-lemak manis dia cukup lah. Tak terlalu tawar, tak terlalu manis. Sedang-sedang rasanya kan. Okey. Untuk yang ini pula, bahagian kedua, kita dah guna air gula merah. Kan? Bila dah guna air gula merah ni, tak adalah kita nak kena letak gula. Sebab tadi kita dah buat air gula merah ni. Air gula merah ni daripada 1 cawan gula merah yang dicampur dengan 1 cawan air. Okey. Pulut ni, sebelum kita nak masak adunan yang tadi tu, kita masukkan pulut ni dan kita ratakan pulut dalam semua acuan kita ni lah. Yang ini ni akak buat adunan ni dan yang ini macam adunan untuk 6 bekas ni lah. Bekas mini ni kan. Pulut pun cukup untuk ini. Untuk 6 bekas ni. Adunan pun macam tu juga. Tadi kalau macam kita nak buat semuanya daun pandan biasa, air daun pandan, kita boleh doublekan adunan tadilah. Adunan untuk yang hijau, seri muka warna hijau tu kan. Seri muka pandan. So, kita tak payah dah nak guna seri muka yang kuih talam yang gula merah kan. Kalau kita nak guna semua gula merah, doublekan sukatan yang gula merah tu saja. Macam tu je. So, kita akan dapat 6 seri muka pandan lah. Sekarang ni sebab akak nak tunjuk pembahagian 2 untuk macam seri muka daun pandan dengan seri muka gula merah. Sebab tu dia dapat nanti 3 seri muka gula merah, 3 seri muka pandan. Okey, siap. Sebab dah masuk semua, baru kita boleh masak adunan atas tu ya. Okey. Kita mula buat guna api sederhana. Kecil pun boleh, sederhana pun boleh. Kalau kita risau api kita tak sama besar, lebih baik kita guna api yang kecil. Tapi kena sabar sikit lah mengacau ni. Nak kena kacau pelan-pelan, sentiasa kacau, tak boleh berhenti-berhenti sangat. Kalau nak berhenti tu bolehlah, tapi pastikan dia tak hangit lah kan. Macam tu nanti rugi pula, sayang pula adunan kita. Tapi yang ini ni kita perlu hati-hati kacau. Dia memang mula-mula dia akan macam berketul-ketul sikit adunan ni. Bila dia dah yang adunan ni dah panas, dia akan berketul-ketul. Nampak ada ketul-ketul sikit kan. Makin lama dia akan berketul lagi, berketul. Sementara adunan ni nak kering, dia akan berketul-ketul sedikit. Sebab tu kita perlu tambah dengan air.
bila dia dah betul-betul kering nanti, kita akan masukkan dalam air lagi lah. Masuk air sikit-sikit supaya ia betul-betul kental dan pekat. Dan dia tak nampak betul-betul lah. Dia nampak licin cantik je. Sekarang ni kita dah letak air kan. Okey, kita letak air lagi. Bila kita letak air, kita kacau. Kacau dan terus kacau. Pastikan betul-betul kita kacau sampai ke bawah. Supaya dia tak hangit kat bawah tu. Nanti tak cantik lah kan. Lagipun adunan kita akan kurang pula bila kita ni. Okey, air ni sebenarnya dalam satu cawan je. Kita letak dalam satu cawan, tapi kita tambahkan dalam satu cawan, tapi kita tambah tu sikit-sikit. Sampai bila kita letak sikit, kita kacau. Dah macam kering sikit, kita tambah lagi air. Okey, kacau bila dia dah macam pekat sikit ni, kita kena kacau laju sikit. Kalau kita kacau slow sangat, nanti dia tak cantik. Dia tak licin. Kita masukkan lagi air ni. Nanti kalau rasa tak cukup kan. Okey, nampak? Dia dah makin nak jadi cantik kan? Makin nak licin. Tadi dia berketul-ketul, tapi ketul dia macam tak cantik. Tak licin. Dia macam kasar-kasar je berketul dia kan. Berketul kasar-kasar macam tu. Memang kalau kita letak dalam adunan pun tak cantik nanti. Kan? So kita kacau. Pastikan kacau. Bila dah kacau sikit, kacau laju-laju balik. Kan? Kemudian kita boleh letak lagi air. Kalau sampai cukup air secawan tu, okey dah nanti. Dia akan kental tapi nampak licin, cantik je kan adunan ni. Kalau kita kukus, kita tak payah masak sampai kental macam ni kan, sampai licin macam licin macam ni, kental macam ni kan. Kita just masak sikit je, kemudian kita kukus. Yang ini kita masak, tengok sampai kental licin macam tu. Macam nak macam dodol pun ada kan, sikit-sikit macam tu kan. Okey, cuma tengok dia dah masak betul kan. Dan barulah kita tengah panas-panas ni juga kita kena letak atas dalam bekas-bekas tu. Sebab tu tadi pulut tu kita dah letak siap-siap dalam bekas sebelum kita masak. Kalau kita selepas dah masak baru kita nak letak pulut, memang tak sempat. Nanti adunan kita ni dah sejuk. Dah sejuk, dah tak cantik kan. Kita nak letak dalam bekas ni pun dah tak dia dah tak nak licin sangat. Yang ini memang kita nampak macam tak sekata macam tu kan. Tapi dia licin, dia nampak cantik, berkilat je kan. Maksudnya bila dah berkilat ni, maksudnya dia dah cukup masak dan dah cukup kental. Okay. Akak guna spatula ni. Spatula ni akak tekan-tekan kan. Spatula ni dia bagi cantik lah. Betul-betul. Kalau kita guna sudu, dia tak cantik sangat atas dia nanti. Dia tak nak licin. Lambat sikit lah nak licin. Bila kita guna spatula ni, kita nak ratakan pun senang, cantik. Mula-mula kita boleh guna sudu lah. Lepas tu kita ratakan dengan spatula ya. Okey, dah siap yang ni 3. Kita masak bahagian serimuka hijau. Serimuka pandan pula kan. Okey, yang pandan ni pun sama juga caranya macam kita masak serimuka gula merah tadi. Yang pentingnya kita kena sentiasa kacau, jangan tinggal. Api pun hati-hati, jangan terlalu besar. Biar kecil tak apa lagi. Nanti bila dia makin kering, bila dia dah kering, dia akan berketul-ketul. Macam biasa, dia pasti akan berketul-ketul.
Sebab tu kita tak boleh tinggal. Sebab kalau kita tinggal, dia terus bergerak dalam periuk kita kan. Jadi kita cuma nak elakkan dia terlalu bergerak. Jadi bila bergerak ni nanti sayanglah kan. Kita dapat adunannya sikit saja. Kita tak nak bagi terlalu banyak adunan yang jadi kerak kat bahagian bawah kan. Tengok. Kalau kita lambat kacau, nanti kerak dia makin banyak. Sayang kan. Okey, masukkan lagi air. Air masuk sikit-sikit. Kacau, masuk sikit-sikit dan kacau. Pastikan adunan semakin lama semakin licin. Ini dia masih lagi macam bergetul-getul kasar-kasar sikit kan. Tak adalah nampak licin sangat. Bila kita letak air lagi, makin lama makin licin. Makin lama makin licin. Makin cantik adunan kita. Okey. Bila air tu dah nampak macam dah kering sikit kan, kita kena kacau laju sikit. Pastikan adunan kita ni betul-betul licin. Kalau kita kacau slow-slow, perlahan-lahan kan, dia susah nak jadi licin. Dia susah nak sebati kan. Ini bila dah nampak kering sikit air, baru kita kacau laju-laju sikit. Kalau kita masih mula-mula kita letak air, kita tak boleh kacau laju-laju, nanti tumpah air tu kan. Terpercik air tu terpercik lah kan, keluar daripada bekas kita. Walaupun bekas kita besar nanti pun, ini bekas akak taklah besar sangat kan. So kena hati-hati. Kalau bekas besar pun boleh terpercik keluar juga kalau kita kacau laju-laju. Sebab tu kita letak air sikit-sikit sambil kita kacau. Bila dah nampak kering sikit, baru kita kacau dengan laju supaya adunan lebih sebati dan cantik, licin, betul-betul masak kan. Kenapa akak guna air tapis? Pastikan kita guna air tapis ya. Jangan guna air paip tak masak. Sebab kita masak ni tak lama. Bahan-bahan kita ni dah memang hanya yang lama ni hanya untuk masakkan tepung saja. Air tu tak adalah kan. Okey, lepas tu baru kita masukkan adunan pandan pula atas. Lagi 3 bekas kita ni kan. Macam biasa, masukkan mula-mula dengan sudu. Kemudian baru kita ratakan. Bagi rata cantik licin dengan spatula. Okey. Licinkan. Alih tempat satu-satu. Dah siap semua. Kita boleh betul-betul licinkan semula semua bahagian kan. Okey, bila dah habis semua, cek satu-satu. Pastikan semua bahagian dah dilicinkan. Okey, siap. Kuih talam ini kita bila dah betul-betul sejuk, kita nak keluarkan seketul macam ni pun dah boleh. Mudah saja nak keluar daripada bekas tu. Kalau kita nak buat jualan, tak nak keluarkan seketul ni kan, boleh buat jual macam tu. Tapi ni akak keluarkan sebab nak tunjuk adunan ni memang betul-betul kental cantik. Sebenarnya kalau kita nak buat yang besar pun boleh juga. Yang besar pun akan jadi cantik. Walaupun kita tak guna telur, kita tak guna tepung gandum, tapi memang kuih talam ni lembut, cantik
berkilat dan mudah dikeluarkan. Tak ada melekat-lekat, tak ada lembik. Dia macam lembut-lembut macam tu je. Dia tak adalah sampai jatuh bahagian atas dia kan. Okey. Jadi tengok. Lembut betul kan? Okey semua, selamat mencuba.